3 tahun lagi kiamat. Pasal apa? Pasal ada maklumat daripada Amerika ke apa kan, dia kata akan berlaku macam ni tu menunjukkan kiamat. Itu kan? Jangan. Tak ada sembang maklumat merepek khurafat etika itu. Yang Nabi aja, orang Taala aja tak mau pakai. Hak mereka sebut pakai. Bodoh dengan tu. Untuk dia kata mungkin kan? Mungkin. Tapi kalau 2015 dengan 2018 ada 3 tahun lagi nak kiamat, dah lagi. Pasal apa? Pasal antara peristiwa alamat kiamat pertama, Mahdi dengan Dajjal, tempoh dia lebih kurang angkat 10 tahun nak kiamat tu. Dengan Nabi Isa bunuh Dajjal, waktu tu keluar Yajuj wa Majuj. Waktu Yajuj Majuj Allah Taala selamatkan Nabi Isa dan kaum daripada kejahatan Yajuj wa Majuj. Waktu Nabi Isa akan berkahwin, dapat anak. Waktu dia akan hidup lebih kurang 7 tahun. Dia mati. Lepas tu baru dapatul ard, lepas tu terbit matahari belah barat, tutup habis pintu taubat semua, tu keluar asap dan sebagainya lah. Waktu habis buang Quran, orang Taala hapuskan semua Quran dalam tulisan. Waktu tinggal dalam dunia ni habis orang Islam semua mati, tinggal hak kafir ya. Baru kiamat. Kat 10 tahun kat tu. Jadi kalau 2015 dengan 18 10 tahun dah. Tak ada merepek. Sepak lah tu. Kalau kata bagi komen bodoh boleh tu. Mu komen bodoh kan. Ada pula kiamat. Mu tak ngaji akidah kan. Bukan mungkin dah harus kan. Memanglah harus, tapi mustahil pasal sabab aridi dia tak datang. Sikit babak tu. Dan sebab kata benda tu nama mungkin. Jadi selagi nama mungkin, benda tu harus. Tapi kalau benda tu dia ada qaid yang pula ada qaid, ada aridi yang li ghairi, kerana perkara lain. Nak kiamat berlaku gini perkara lain. Jadi kalau kata benda tu kait dengan perkara lain, selagi tak ada kait dia tak jadi. Begitu juga kalau benda mustahil yang lain, misalnya Nabi Rasul, boleh tak dia lantik Nabi Melayu seorang bagi satu kaum umat Melayu yang duk berpecah ni? Boleh tak? Sebab boleh tak? Agak-agak ada pelah otak mu. Pergi pasal itu. Pasal apa? Pelah otak tu pasal apa? Tutup dah bab Nabi ni dengan Nabi Muhammad. Alah, mana ada lah. Untuk dia kata kalau orang Ta'ala nak buat, apa salahnya? Tak kepala otakmu, salah pasal apa ya? Mu tak tengok ke ada hadis? Tak tengok ke ada hukum aridi tu? Ada mustahil li ghairi. Mustahil mana? Mustahil akan ada Rasul selepas Nabi Muhammad. Rasul mana? Rasul yang baru lantik? Takkan ada. Tu Nabi Isa tu Nabi yang diturun semula, Rasul yang diturun semula. Jadi bab akidah tu dia mesti jelas tak mana ni asal nak sebut pun, asal perkara yang harus dan mana yang jadi mustahil li ghairi ataupun wajib li ghairi, wajib kiamat, wajib alamat kiamat. Mustahilnya akan ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku juga memang keluar pada akidah. Pasal apa boleh faham gitu, sedangkan dia harus memang harus, tapi bila ada qaid dengan li ghairi, sama ada mustahil li ghairi ataupun wajib li ghairi, bahasa lain disebut dengan wajib aridi, mustahil aridi, mustahil yang mendatang, yang wajib yang mendatang. Pula tu berkaitan dalam bab janji, Allah Ta'ala takkan menyalahi janji dia. Ini yang tahu ngaji akidah bagi habis tu. Bila ngaji bab haruh je semua dia haruh. Memanglah harus, tapi kalau itu peraturan Allah Ta'ala, dia tak jangan jadi gitu, tak jadi gitu. Buat misal, boleh manusia jadi jin? Boleh tak? Boleh Allah Ta'ala buat manusia jadi jin? Ada manusia ada jin. Jin jadian boleh. Jin betul tak ada. Manusia jadi malaikat. Malaikat jadi manusia. Ada. Nisbah boleh tak? Boleh, benda tu mungkin. Tapi peraturan Allah buat gitu lah. Tak ada. Jadi boleh kata tak ada tu siapa? Pasal nak kata kalau benda tu dia menyalahi daripada peraturan nisbah orang Ta'ala buat, sabab musabab. Dan pula tu nisbah kejadian pula tak ada pula janji benda tu akan jadi macam tu. Jadi kalau benda tu memang tak ada, dan pula tu sampai tahap dia kalau kata memang mustahil sama sekali pasal tak ada warid nas yang membenarkan keadaan macam tu, jadi katakan dia mustahil. Dia bukan benda harus tu. Cuma harus asal, tapi berdasarkan fakta-fakta aridi yang mendatang dan li ghairi, tak ada satu pun yang memungkinkan manusia jadi malaikat, malaikat jadi manusia. Tak ada. Ilmu tu yang kita kena luas tu, banyak kena ngaji tu.
Baik. Jadi atas kita bicara asal, apa-apa yang mungkin sebab Allah Ta'ala buat tu harus. Jadi taklah wajib membuat mungkin dan taklah mustahil buat benda mungkin, selagi-lagi tak kait dengan li ghairi ataupun yang aridi tadi. Baik, dan dalil atas menunjukkan kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin ataupun meninggalkan mungkin, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan dia itu ialah, okey, apa dalil? Kitab ni daripada awal kitab dia sebut kaedah dia apa? Kita fikir, dia suruh gunakan. Apa kaedah fikir dia? Macam ni. Dia guna kaedah fikir pun guna jikalau. Dah dia sebut. Kalau Allah Ta'ala, jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, nescaya tentulah wajib buat atau mustahil buat. Betul cara berfikir dah. Kalau tak kata harus, nescaya Allah Ta'ala buat mungkin ni ataupun meninggalkan mungkin ni wajib. Dan jika wajib perbuatkan mungkin, maka tentulah mungkin ni jadi kodim. Kalau Allah Ta'ala wajib buat, jadi maksudnya mungkin ni akan jadi kodim. Maksudnya sedia dah, memang Allah Ta'ala mesti buat itu. Adakah benda hak kodim selain Allah Ta'ala? Tak ada. Itu duk merepek lah. Yang tu tak merepek tu. Cara dia berhujah macam tu. Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu, pasal kaedah kita belajar bab akidah ni, setiap yang nama wajib akli dia kodim. Allah, zat Allah wajib akli, kodim. Zat Allah mesti ada, tentu dia sempurna. Sifat kesempurnaan dia kodim. Betul. Dia adalah kodim. Begitu juga orang Ta'ala mustahil ada anak, mustahil ada isteri. Mustahilnya ada anak, isteri dia itu kodim. Atau kaedah kodim dan azali itu makna satu. Kodim, azali, sedia lagi. Jadi kalau kata buat mungkin ni adalah wajib, maksudnya dia kodim. Tak, mana ada kodim. Hak kodim ni zat Allah, sifat Allah. Lain tak ada kodim. Semua baharu, semua makhluk. Yang kodim ni Allah saja. Allah tu maksudnya zat Allah, sifat Allah. Baik. Dan iaitu kata alam ni kodim, setiap wajib tu kodim. Nak kata alam ni mungkin ni kodim, mustahil. Pasal apa? Kerana mungkin ni baru. Pasal atas nama mungkin ni baru. Dan baru pun kita jumpa banyak kali dah. Istilah baru ni maksudnya setiap benda ada yang didahului oleh tiada. Mana ada kodimnya kan? Kita memang kita dulu tak ada, jadi kita tak kodim, kita baru. Alam ni pun kodim ke? Alam tak kodim, alam ni baru. Juga kita dah bicara dulu. Apa bukti alam ni baru tak kodim? Pasal dia berubah. Setiap yang berubah mesti ada mengubah kan. Jadi alam ni tahu kan kodim. Langit, bumi, matahari bukan kodim. Pasal dia berubah-ubah. Bila berubah-ubah, itu menunjukkan ada yang mengubah kan. Jadi bila ada yang berubah kan, maksudnya dia bukan kodim, dia adalah baru, dia adalah hadis. Jadi yang mengubah itulah yang kodim. Siapa dia? Allah lah. Jadi atas kaedah berfikir macam ni, dia kata kalaulah kita kata membuat benda-benda mungkin yang adalah wajib ataupun mustahil, khusus tentang wajib tu, maka benda wajib itu akan jadi kodim. Padahal mana ada hak kodim melainkan Allah, zat Allah dan sifat Allah Ta'ala saja. Baik. Jadi dia bagi alasan tu mustahil kata kodim kerana mungkin ni adalah baru. Dengan pandangan dua mata kita, kita memang dapat lihat, dapat fikir, dapat renung dan dapat menggunakan istilah tu, kata alam ni adalah baru, bukan kodim. Walaupun kita tak pernah tengok fakta kejadian tiada alam, pasal kita mana-mana pun dah ada alam, tapi kita dapat keputusan bahawasanya alam ni adalah asal daripada tiada. Macam mana kita daripada tak ada, alam ni juga adalah daripada tiada. Mana tahu berubahnya kita, berubahnya alam, itu adalah ciri yang mensamakan kita dengan alam. Maka kalau kita pun daripada tak ada, semestinya alam ini adalah daripada tak ada. Ulama dulu tuan, kaedah dia ajar berfikir itu cekak. Saya pun mengaji tu tok guru yang bila dia ajar bab berfikir ni, kita punya kepala otak cepat, tajam. Yang ni kaedah berfikir dia bagi lah. Kalau tuan-tuan cerdik, tak payah tengok kitab tak apa. Sebab apa? Boleh cari kaedah pendakluan akal bagaimana nak menunjukkan Allah untuk membuat benda-benda nama mungkin ini adalah harus, bukan wajib ada dia, bukan mustahil. Satu macam mana buat atas kita punya kaedah baca kitab,
baca kitab bagi faham kaedah kitab dulu untuk cara dia berdalil. Betul kalau kita boleh fikir tilik, memang mampu untuk fikir tilik sendiri. Reka lagi lah buat macam mana pun untuk membuktikan memang Allah Ta'ala adalah Qadim. Zat dia, sifat dia Qadim, lain pada dia adalah harus, adalah mustahil Qadim. Jadi dia adalah baharu, dia adalah kudus. Itu yang ulama kita ajar cara berfikir. Siapa boleh fikir, faham format, tahu cara, memang dia cerdik. Dan akal tu antara sabab untuk kenal Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Baik, dan jika mustahil perbuatannya, maka tentu, yang ni tak mustahil lah. Kalau mustahil buat mungkin, maka tentulah mungkin ni tidak ada sedia lagi. Dah kata mustahil, tentulah mungkin ni tak ada awal. Misalnya kiamat ada tak ada? Kalau kita kata mustahil tak ada, mustahil ada, apa jadi? Bila mustahil ada, maksudnya tak ada awal lagi. Bila tak ada awal lagi, maksudnya mengatakan atau menjadikan kiamat ni tak ada pada Allah Ta'ala. Sedangkan kiamat tu salah satu benda yang Allah Ta'ala boleh tentukan. Jadi seolah-olah melemahkan Allah Ta'ala daripada apa suatu kuasa yang sepatutnya dia boleh buat, kita menidakkan dia. Tak betul, tak betul. Tu dia sujud dalil, dia kata setiap nama mungkin tu adalah harus. Kita pun baca takbir itu, tiap-tiap yang mustahil barang yang tentu tiada. Pasal mustahil ni mesti benda tak ada. Bila benda tak ada, tentu tak ada. Kita ni alam duk ada, jadi kita bukan benda mustahil. Dan kita bukan wajib, pasal kita bukan ada sedia macam mana Allah Ta'ala. Untuk kita ni apa? Mungkin, harus. Tentu alam ni, kalau istilah bab mungkin tadi, alam ni semua mungkin. Mana ada alam ni benda-benda yang qadim. Alam juga adalah benda mungkin. Pasal mana ada alam ni nama mustahil. Tak. Mustahil tu, mustahil bukan bab alam, tapi dia bab hukum akli, berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ada anak pada Allah Ta'ala, ada isteri pada Allah Ta'ala. Allah tak sempurna, Allah Ta'ala ada cacat, Allah Ta'ala ada kurang, Allah Ta'ala ada juzuk, ada anggota, Allah Ta'ala berada di tempat ambil manfaat pada aras, duduk di aras. Lagi apa? Dia terkesan daripada perbuatan makhluk. Oh, mustahil macam tu Allah Ta'ala. Ada benda kita dah belajar dalam bab mukhalafah, ada kita belajar dalam bab wahdaniyah. Tentang kata semua tu Allah Ta'ala yang buat. Mana ada sesuatu yang semua tu terpengaruh dan mempengaruhi Allah Ta'ala untuk dia buat tindakan. Subhanallah. Tak sama sekali. Baik, kalau ikut disebutlah tu dalil tu. Baik, perawi sikit je. Dan dia itu mustahil kata alam ni tak ada kan. Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Kerana benda mungkin ni dah ada sebagainya dengan kita pandang dengan mata kepala. Istilah musyahadah tu ialah lihat dengan mata kepala. Kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita adalah mungkin dan keliling kita semua benda-benda nama mungkin. Maksudnya apa? Tadi jam tak bunyi, ni jam bunyi. Dah bunyi dia berhenti pula. Apa tu? Mungkin kan qadim? Mungkin. Tadi siang ni malam. Apalah seumpama tu? Apa saja kita sebut alam ni semua berubah. Berubah ni mungkinlah nama dia. Okey. Jadi kalau gitu kesimpulan dengan disebut kaedah kalau tadi. Kalau lah alam ni dia tak baharu, alam ni membuat haram ni adalah bukannya harus, bahkan jadi wajib mustahil. Nescayalah kata dia akan jadi benda mustahil yang disebut tadi. Jadi kesimpulannya kalau begitu tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin, begitu juga harus meninggalkan yang mungkin. Selesai. Yang ni hadis sekalian apa kita baca adalah hujah dia, cara dalil fikir dia. Kalau kita yang dah faham cara berfikir dia, tuan-tuan, cari dalil sendiri macam mana nak fikir, nak buktikan bahawasanya memang Allah Ta'ala ni nak buat satu adalah harus, dan nisbah kita boleh berfikir tu untuk layan tengok kat diri kita ni macam mana boleh muhasabah diri dengan kita. Allah Ta'ala dah bagi kecerdikan untuk menilai mana mungkin tak mungkin yang tu, dan cara berhujah macam tu untuk nilai diri kita, tengok hari yang memungkinkan kita berada di akhirat itu, adakah kita dah selesai atau belum. Itu tempat-tempat kaedah. Kalau orang cerdik dia terus dapat situ. Cuk, ngaji-ngaji bab ni, terus pergi ke orang Ta'ala. Dia tak pergi ikut lain lah.
Bila kita mengaji mengadap saja, tak faham betul-betul itu yang mengaji hafal duduk di mulut, hujah letak di mulut, tapi sembahyang tak tahu. Dia tak patut sebab, kita tengoklah apa sebab yang menjadikan dia fahaman tak betul tu. Baik, macam mana pun asal kita nak sebut ialah kaedah dengan berfikir tadi tu, dengan kita merenung elok-elok. Kalau kita merenung cara yang betul apa, dengan disiplin ilmu yang betul macam disebut ni, memang kita akan buat keputusan bahawasanya alam ni adalah nisbah kejadian yang mungkin dan harus Allah yang menjadikan. Tidak ada satu benda pun dalam alam ni yang dia wajib, yang kodim, yang sedia kala, tidak. Jadi macam kalau syurga tadi macam mana? Syurga tu pun dia bukan wajib kodim. Dia apa? Dia wajib aridi. Apa aridi? Mendatang. Allah yang nak bagi kekal. Itu saja. Jadi nak bagi kekal boleh tak? Harus. Pasal apa kita berpegang itu? Dan dia janji. Dia boleh janji? Dia boleh janji. Dia mungkiri janji? Dia boleh mungkir janji. Tapi dia sebut dah diri dia, dia tak mungkir janji. Yang tu bab-bab yang kita kena kait. Selain daripada bab asas kita belajar bab haruf, kaitkan juga dengan hukum syarak supaya kita faham hukum akal yang kita duk mengaji ini memang dia tepat dengan apa yang telah dirumuskan oleh ulama berdasarkan hukum akal. Baik. Dengan contoh dia beri itu, kata dia begini. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Habislah. Pasal apa? 20 hak wajib dah selesai. Bahkan sambil itu dia menyebut mustahil dia 20, 40. Dan satu kita jumpa ni 21. 21 tu kira dengan 20, 21. Kira dengan 20 dan lawan dia 40, yang ni 40. Satu selesai adalah perkara yang bersangkut paut dengan bab Allah Ta'ala. Satu bila kita dah selesai semua sifat 20 ni, mengikut Abu Hasan Asy'ari. Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dia kata 13. Belajar je hak ni, maksudnya kita telah belajar keseluruhan dalam bab ketuhanan. Selesai lah. Apatah lagi yang kita sebut akhir ni bab harus. Faham elok-elok bab harus. Yang asalnya dia harus, lepas tu yang mana berkaitan bab janji dia jadi benda yang wajib aridi, benda mendatang tu wajib li ghairi. Hak tu pun kena faham suku. Jadi kalau kita faham betul-betul ni dengan apa yang hak dulu, dengan apa yang kita belajar hari ini maksudnya bab ketuhanan ni, kalau ikut soal, kalau kita faham betul, kita boleh bagi dalil dan keputusan tentang apa yang sepatutnya yang itikad Allah Ta'ala. Mesti boleh. Cuma kita mengaji itu kadang-kadang tak cekap. Itu sikit. Ngaji tak cekap, mengaji tak cukup lama. Ada benda yang kita mengaji tak apa nak faham. Kalau faham pun, faham duduk dalam masjid ya. Tubik-tubik lupa habis. Betul tak mengaji pula sebulan pula lagi. Tu pun kalau mengaji tak tinggal sebulan-sebulan. Kalau tinggal pula sebulan, tinggal jadi 2 bulan tak mengaji. Kitab tu duk simpan tu, tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Tutup terus. Sebut pi dengan bahasa itu. Khatam tambah khatam, tutup tak buka-buka lah. Sampai anak-anak bersarang, anak-anak baca kitab, kita tak baca apa lah. Kita punya ilmu macam tu. Tu yang dia tak mantap tu. Satu kaedah-kaedah ulama kita, dia kata apa? Ada ilmu aja. Dan kita pun buat prinsip tu pun kita dah tak ada lah. Satu sikit saya sebut ni tuan, kalau tu yang kaedah tabligh, dia suruh taklim dia apa? Mu tak kerti apa pun baca fadail. Nanti hukum sebut hukum, mu ngaji hukum, sebut hukum. Buat sembahyang ke apa yang ni sah tak sah, batal apa. Sebut hukum. Tak kerti diam. Tanya ahli ulama, balik bagi tahu. Jadi memang sistem, kalau sikit ke sistem tabligh tu, dia mengajar sistem kita tahu aja. Dan dia mengajar kita prinsip mengajar. Kalau saya belajar, saya belajar pondok, saya tok guru dia suruh kita kerti ajar bawah yang tak kerti. Yang budak-budak tak kerti tu ajar lagi dia kerti. Dengan sebab kita ajar bagi dia kerti tu, kita kerti sama. Bahkan kita kerti lebih daripada apa kita kerti dulu. Prinsip ulama kita ajar macam tu tuan. Yang tu saya sebut ke tabligh sikit, pasal tabligh yang ada macam tu. Jadi kalau kita duk biasa habis-habis tak kerti pun baca fadilat lebih sebanyak jemaah, maka fadilat baca Quran, fadilat zikir, fadilat tabligh jadi sekurang-kurangnya halubaran kita untuk buat kebajikan. Nak baca hukum, nak syarah, nak mengajar macam saya duk mengajar, tuan-tuan tak pandai. Itu buat macam mana? Baca je lah. Baca pula tu tak perlu hurai. Baca lah. Tutup tu kata je ni. Mudah-mudahan kita dapat faham dan amalkan. InsyaAllah. Jadi walaupun bunyi macam buat lawak ya. Siapa suruh buat lawak? Benda betul. Baca tu maklumat tu benda syarah ulama' pada kita hadis.
Baik macam mana pun nak sebut tak mana ni, tak kata ilmu yang kita duk belajar tu. Yang kalau kita dah selesai ni, maksudnya bab ketuhanan ni selesai dah. Tu yang kalau orang tanya bab ketuhanan ni, kita boleh kata betul tak betul tu. Sikit kalau kita uji, test tengok. Tak fahaman betul tak betul mengikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi mengikut atas nama Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi ni, dia panggil istilah ahli sunnah wal jamaah lah. Tengok jawab ke mana, betul tak? Mak bapak Nabi ni masuk neraka, okey tak? Siapa? Dia bukan sampai dakwah, tak sampai seruan Islam. Apalah masuk neraka pula, yang buat pelik tu. Buat ketuhanan lah tu. Kalau lanjut dari segi buat Rasul lah, tanpa sampai dakwah tu. Dari segi tak beriman, memang tak beriman, dah tak jumpa Nabi, tapi masuk neraka lah. Tak. Kalau ada orang kata masuk neraka, bodoh. Walaupun kita tak pandai terang mana pun, tapi boleh kata orang kata tu orang tu bodoh. Tengok yang kata apa, mufti lah tu. Mufti mana? Mufti Perlis. Mufti Perlis memang kepala otak sengit tu. Tuan-tuan tak tahu, dengar saya sebut apa. Kalau baru ni duk bulan Maulid tu, ada majlis tempat-tempat perhimpunan ramai yang dia terpaksa minta permit lah untuk buat majlis Maulid Rasul, perarakan Maulid Rasul. Minta Jabatan Agama boleh. Minta boleh Jabatan Agama balas apa? Surat tu. Kami tidak mengizinkan apa-apa upacara perarakan Maulid Rasul kerana perkara ini adalah bid'ah dan sesat. Tidak ada zaman Nabi berarak-berarak menyebut dan berselawat ke atas Nabi. Bingung. Tu kata, pahaman dia tak betul. Pahaman dia tak betul. Yang keluar surat pejabat agama tu. Perlis ni memang negeri pelik buat ajaib. Tu dia orang kata India Indra Kayangan kan, Perlis kan. Kita Darul Ridwan kan. Kalau mufti dia buah nama apa? Bukan Indra Kayangan, dia kata apa? Darus Sunnah. Kalau saya syarah macam ni, kawan-kawan saya pun duk syarah ni apa dah? Bukan Darus Sunnah. Bukan Darul Sunnah, Darul Punah. Wakanah. Ya, memang punah habis. Sembayang tak boleh baca bismillah, baca bismillah repot pejabat agama habis. Ada bodoh gitu. Baca bismillah dalam Fatihah kena repot pejabat agama. Buang terus imam. Pasal apa? Tak mematuhi peraturan negeri Perlis. Pasal jangan baca bismillah, dia nak baca. Degil. Bodoh. Kunut kalau baca macam mana? Oh, kena ambil tindakan tata tertib selalu. Apa bodoh dengan tu. Dia kata tak ada hadis. Tak ada hadis yang mengatakan Nabi berkunut pada tiap-tiap pagi. Memanglah tak ada hadis. Dia kata dia ni bodoh, tak erti buat hukum. Kita berkunut tiap-tiap pagi bukan masalah hadis Nabi berkunut tiap-tiap pagi. Tapi dia atas ijtihad Imam Syafi'i. Sikit tengok. Nabi memang tak kunut tiap-tiap pagi, tapi pernah tak ketika Rasulullah dia berkunut pada tiap-tiap sembahyang fardu? Ada? Untuk apa kaedah Imam Syafi'i ambil kita disuruh kunut pada tiap-tiap pagi? Pasal kaedah kunut tu yang Rasulullah kunut pada tiap-tiap sembahyang fardu tu kunut apa? Tu nama dia kunut nazilah. Kunut nazilah ni pasal ada bala. Soal lah. Kunut nazilah ni pasal kunut ada bala lah. Kita harian ada tak benda-benda yang istilahnya tambah-tambah lah ni, yang setiap kehidupan kita sama ada dalam kita, negeri, negara, dunia, ada istilahnya bala yang kena pada umum orang Islam. Ada untuk boleh hak gunung. Tak masalah. Tu ijtihad Imam Syafi'i. Masa tu dia kata tak usah tinggallah kunut setiap pagi. Baca. Kalau tinggal pun dia suruh ni sudah apaan? Sujud sahwi. Bulan tu dia memang pakar ahli agama. Tak apa nak bertikir dah. Perlis bertikir. Bodoh. Saja saya nak berbodoh tu. Pasal apa? Pasal kita bila ngaji betul, walaupun kita tak mufti, kita tak ada PhD, tapi kita mengaji daripada disiplin ulama sebut betul, ajar kita hak betul, insya-Allah kita betul. Yang demo tu belajar semua cara moden tu, nampak ya macam bagus. Keluar TV, keluar surat khabar jawatan rasmi macam ni. Tengok CJ PhD lah apalah. Keluar TV 3, TV 1. Kita apa pun tak ada. Kita bukan dengki masalah dia masuk TV tu, tapi mau sebut royak tak betul lah. Pasal zaman sekarang dia lebih pada CJ. Kalau dia kata mu ada CJ apa, nak cakap apa? Nabi Muhammad tak ada CJ, mu cakap baik-baik. Kalau mu ada CJ pun mu nak merepek. Baik kami yang tak ada CJ. Tapi kalau tak ada CJ pun merepek ke?
Nak sebut itu. Jadi kaedah dia apa? Cari hak betul lah. Baik, macam mana pun saja nak sebut ke sana. Pasal nak sebut kata kita bab ketuhanan ni, apa yang sepatutnya yang bersangkut paut dalam bab ketuhanan kita belajar dengan. Kalau 20 wajib, di sebaliknya 20 tu 40, 41 kita dah belajar ni. Inilah benda yang bersangkut paut dalam bab ketuhanan. Jadi yang kalau kita tak belajar sebab sunnah pun, kita boleh menilai dah pahaman tu betul atau salah. Buat misal tak? Satu lagi. Katalah kita berdoa, minta ya Allah bagilah aku kaya, bagilah aku kaya, bagilah aku kaya. Katalah contoh itu kan. Bagilah aku kaya Allah, tengok tak kaya pun. Itu ada satu orang ustaz kata macam ni, jangan putus asa, mintalah. Pasal takkan Allah Taala tak terkesan kita duk minta selalu. Okey ayat tu. Tuan-tuan duk ngaji akidah macam mana? Okey ayat tu. Takkan Allah Taala tak terkesan dengan sebab kita minta selalu. Okey tak? Kita duk minta takkan dia tak bagi. Putih ayat tu. Tak apa nak boleh nilai kena ngaji gitu, kena ngaji lagi ke gitu. Siapa bagi kesan kat siapa? Apa itu? Kita duk minta banyak kali tu, siapa bagi kesan kat siapa? Betul-betul dia sebut kita minta banyak kali, takkan Allah Taala tak terkesan dengan permintaan kita. Tak betul dia cakap itu. Bab ketuhanan salah cakap itu. Pasal Allah memang dia tak terkesan dengan kita. Untuk mu doa sia-sia lah. Taklah sia-sia bodoh. Kita disuruh doa. Tapi taklah kita berpegang doa kita tu, dengan doa kita lah Allah Ta'ala berkenan dengan permintaan kita. Tak. Tapi dia jamin minta berkenan. Tapi dia berkenan, dia bukan janji dia bagi apa yang kita minta. Dia janji berkenan. Dia boleh tukar dengan hal lain, dia boleh bagi masa akan datang. Dia tahu kat dunia, dia bagi akhirat. Dia janji berkenan. Dia tak janji untuk bagi apa yang kita minta. Dan kalau kata kita minta pun, kita minta tu siapa yang bagi minta tu sebenarnya? Allah yang bagi minta. Jadi memang dia nak bagi minta. Satu dia jadikan kita minta. Tu dia bagi pula. Dia bagi itu pasal dia nak bagi awal lagi. Jadi dia yang merencanakan kita minta, dengan sebab tu dia bagi. Bukan dengan kita minta baru dia bagi. Kan kita belajar qada qadar Allah Taala tentu semua. Antara dia tentu tu, kita minta tu pun dia tentu. Jadi kalau kata dia bagi tu bukan pasal kita minta. Tapi dia bagi kita minta tu, itulah dia bagi. Ini faham lah. Kita kalau faham akidah tu yang dia kata, kalau kita belajar sungguh ni, semua benda yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala kita dah mengaji dah. Cuma di atas kita ngaji faham tak faham, huraian tu luas tak luas, kita punya kefahaman pula dalam tak dalam, mantap tak mantap dengan apa kita belajar. Bila kita belajar tak mantap tu, yang dia tak apa kemas tu saya sebut tadi apa dia? Ngaji lagi lah. Dan memang prinsip ngaji ni dia takkan sudah kan. Kadang ngaji angguk tubik lupa lah. Baik, macam mana pun nak sebut tentulah dia kata kita selesai bab ni. Maksudnya kita dah selesai semua perkara yang bersangkut paut dalam bab ketuhanan. Kemudian kata dia, maka disebab dia mengarang kita ni nak masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula. Maksudnya apa? Kita tak akan selesai bab akidah melainkan ada dua kalimah syahadah yang kita kena jaga. Apa dia? La ilaha illallah. Yang keduanya mesti dua-dua betul. Takat la ilaha illallah tak masuk syurga lagi. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kunci syurga ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tak masuk syurga lagi. Cuma akhir kalam sebut la ilaha illallah, bukan maksudnya menafikan Muhammadur Rasulullah. Cuma akhir kalam Rasul kata bagi nak ajar awak aja la ilaha illallah. Hidup mesti berdasarkan Muhammadur Rasulullah. Tapi nisbah kalam bagi akhir sebut la ilaha illallah. Jadi kena tahu pula bab Rasul. Bab Rasul ni kita tengok bab Rasul pula lah. Apa yang sepatutnya diiktikad ke Rasul. Juga nanti kita akan belajar dengan format yang sama. Kita bila faham betul-betul nanti kita akan tahu orang ni salah tak salah akidah dalam bab Rasul. Sikit kalau kita sebut awal. Dan cuba nilai tau. Kalau ada orang kata macam ni, Rasul ni, dia ni sebelum jadi Rasul pun mak kapung kalau pakai macam mana so. Tapi sabit orang Ta'ala pilih. Orang Ta'ala pilih pun orang Ta'ala tengok dulu siapa nak jadi Rasul. Waktu pilih saya tengok Pak Mat ni. Pak Mat tu dia kata Nabi Muhammad lah, dia guna Pak Mat.
Cik Mat ni, dia nanti jadi rasul. Baru jadi rasul, barulah maksum. Okey tak? Tuan dengar macam tu, okey tak? Duk asal tak sedap. Tak sedap tak mana tu? Allah Ta'ala tengok dia nak pilih. Macam lah dia tak kerti nak pilih siapa tu.